محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah kita sambung hadis yang ke-20 daripada bab taubat kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nazhatul Muttaqin. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Sa'd bin Malik, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Al-Khudri nisbatun ila Khudrah, nisbah kepada Khudrah, satu cabang daripada kaum Al-Khadraj.
dan Sa'ad yang masyhur dengan nama kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri, dan ayah dia nama Malik, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayah beliau ni syahid meninggal dalam peperangan Uhud. Maka kana al-haqqu an yaqula radhiyallahu anhuma, kerana beliau Sa'ad dan ayah beliau Malik itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Sa'id Al-Khudri ni dia meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Wafat di Madinah pada hari Jumaat tahun 64 ataupun 74 Hijrah, dan disemadikan di Baqi'. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, yani qala Rasul sallallahu alaihi wasallam muraghiban fi taubati. Nabi bersabda dalam keadaan memberi targhib, kerana nak memberi galakan kepada taubat. Kana fi man kana qablakum rajulun. Rajulun tu isim kana, yani kana rajulun fi man kana qablakum. Qatala tis'atan. Qatala tis'atan tu khabar kepada kana. Fi man kana, fi tu ja, majrur tu jadi sifat. Jadi sifat kepada rajul, dah sifat kepada rajul. Kana rajulun fi man kana, ay kana man qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Adalah daripada mereka yang adalah ia qablakum, yani minal umami sabiqati, daripada umat-umat terdahulu, ada lelaki, ada seorang lelaki yang qatala tis'atan, telah membunuh ia seramai 99 orang, 99 nyawa. Tis'atan wa tis'ina nafsan, yakni qatala udwanan, membunuh dalam keadaan sengaja lah, dalam keadaan alal wajhil udwan, dalam keadaan permusuhan. Lalu dia rasa nak bertaubat, kepada Allah Ta'ala di atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka fasa'ala an a'lami ahlil ardi, lalu dia bertanya, fasa'ala hadzal rajulu an a'lami ahlil ardi, bertanya mengenai siapakah yang paling alim di atas muka bumi ni, di tempat dia ni, fi zalikal waqti, pada ketika tu. Sebab dia nak tanya, adakah dia masih boleh bertaubat dengan dosa-dosa yang dia lakukan, kerana dia telah membunuh seramai 99 orang. Fadulla ala rahibin, lalu dia ditunjuk ala rahibin, ditunjuk ke atas seorang rahib, yakni abidin min ibadi Bani Israel, seorang ahli ibadah yang kuat buat ibadah daripada kalangan Bani Israel. Fa'atahu, yani fa'ata hadzal rajulu ar-rahibah, maka telah mendatangilah, datanglah lelaki ini kepadanya, kepada rahib. Faqala, lalu berkata ia, faqala ar-rajulu, dia kata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubatin. Tengok maknanya bahasa yang digunakan oleh lelaki ini, innahu. Sebenarnya inilah sebenarnya ini, sesungguhnya aku, inni aqtulu, inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Tapi adalah ilaihi an hikayati lafzihi wa huwa inni. Maknanya sepatut dia kata ini, tapi dia sebut innahu, seolah-olah dicerita orang lain. Sepatutnya dia lah. Sepatut ini qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan, sesungguhnya aku telah membunuh, tapi ta'addub. Sebab sebagai beradab dan mungkin sebab malu, dia hanya bertanya innahu, maknanya sesungguhnya seseorang ini, padahal dia telah membunuh 99 manusia nyawa. Fahallahu min taubatin, maka adakah
baginya daripada taubat? Adakah dia masih boleh bertaubat kepada Allah? Kerana dia telah membunuh seramai 99 orang. 99 orang. Okey. Faqala hadzal rahibu, maka berkatalah rahib ini, la, dia kata tidak boleh bertaubat. Maka la, ini faqala hadzal rahibu la, tidak boleh bertaubat, tidak ada jalan untuk bertaubat. Ala qillati ilmihi, maknanya disebabkan ilmu yang sedikit, kekurangan ilmu yang ada pada rahib ini. Dia jawab, lelaki ini sebab dia dah bunuh 99 dia, maka tidak ada peluang untuk dibertaubat. Jadi sebab dah tidak ada jalan untuk bertaubat, faqatala hadzal rajulu hadzal rahib, lalu dia bunuh rahib ini. Fakammala bihi mi'atan, fakammala hadzal rajul bihi, yani bi hadzal rahibi mi'atan, dan lelaki ini menyempurnakan, dia sempurnakan dengannya, dengan rahib ini cukup 100. Ini hadza minar rahib, kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, wa hadza minar rahibi dalilun ala qillati ilmihi wa adami fitnatihi haitsu lam yusib wajhal futiyah. Kata Imam Al-Qurtubi, rahib ini menjadi dalil, maknanya dia telah menunjukkan kekurangan ilmu dia. Walaupun ibadahnya banyak, tetapi ilmunya kurang, ilmunya tidak ada dan tidak cerdik dia. Sekira-kira dia tidak betul, tidak benar dalam kenyataan fatwa dia. Summa, kemudian, ini summa ni menunjuk di atas waktu yang lama lah, summa dia masih lagi bertaubat. Maknanya baqiya fi nafsihi ar-raghbatu fi su'ali an halihi. Masih, walaupun dia dah bunuh 100, tapi masih lagi ada dalam diri dia ni perasaan nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi berbaki. Lalu summa sa'ala, yani hadzal rajulu sa'ala thaniyan an a'lami ahli al-ardi, lalu dia bertanya pula kali kedua, bertanya sekali lagi mengenai siapakah yang paling alim di atas muka bumi ni. Nak tanya lagi, fadulla ala rajulin alimin, lalu dia ditunjuk ke atas seorang lelaki yang alim. Fadulla ala rajulin alimin faqala, yani fa'atahu faqala, atfun ala muqaddar, ay fa'atahu faqala, lalu dia mendatangi rajul alim ini, faqala, dan dia berkata, faqala hadzal rajul alladhi yuridu taubah, yang nak bertaubah ini, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin, sesungguhnya dia telah membunuh 100 orang. 100 orang sekali dengan rahib tadi. Adakah baginya daripada taubat? Fahal lahu min taubatin, yani adakah ada baginya, bagi lelaki ini? Dialah, pada hakikatnya dia tukar domain. Min taubatin, daripada taubat. Faqala na'am, lalu berkata seorang lelaki alim ini, na'am, boleh. Faqala na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubati. Wa man di sini yani istifham inkari. Istifham inkari maknanya siapakah yang boleh menghalang bainahu, ini baina hadzal rajuli taib, di antara lelaki yang nak bertaubat ni dan di antara taubat dia. Siapa yang boleh menghalang? Maknanya tidak ada di sana penghalang. Lam yakun hunaka fasilan wa hailan bainahu wa bainat taubah. Tidak ada di sana perkara yang boleh menghalang dia daripada bertaubat kepada Allah. Intaliq, ini kata lelaki alim ini, intaliq ila ardin kaza wa kaza, pergilah kamu kepada bumi demikian demikian, fa inna biha, maka sesungguhnya padanya, ini bihadhil ardi, pada bumi tersebut, unasan ya'budunallaha ta'ala, di sana adalah manusia yang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, maka sembahlah kamu Allah Ta'ala bersama mereka. Ini antara isyarat yang nak disebut dalam hadis ni. Kalau kita nak bertaubat kepada Allah, di antara perkara yang kita perlu buat adalah kita perlu
tinggalkan tempat, suasana, keadaan yang menjadi faktor kepada kita melakukan taubat. Kita kena pergi hantar tempat lain. Kita kena hijrah tempat lain. Hijrah jasad sekali dengan hijrah daripada tempat yang tak baik kepada tempat yang lebih baik supaya kita boleh berubah. Sebab itulah biasanya kalau anak-anak orang nakal ni, mak ayah dia tak bagi duduk rumah, dia hantar tempat-tempat yang lain, ada hantar sekolah atau di pondok dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak cari suasana yang baik kan lah. Sebab kalau duduk rumah, suasana rumah tu mungkin menyebabkan dia ni buat perkara yang tak betul dan tak elok dan sia-sia lah. Lalu maknanya pergilah kamu kepada bumi sekian-sekian dan kamu sembahlah Allah Ta'ala bersama mereka. Wala tarja' ila ardika. Dan kata lelaki alim ini, wala tarja' ila ardika. Jangan kamu kembali kepada bumi kamu. Jangan kamu kembali kepada tempat kamu ni. Fa innaha, yani fa inna ardaka ardu su'in. Adalah bumi yang buruk, yang jahat. Ardu su'in. Ni majas lah. Majas mursal, maknanya bumi yang manusia melakukan kejahatan padanya, lalu disebut bumi yang jahat. Sebab bumi tak jahat, alaqah makaniyah lah, maknanya bumi yang manusia lakukan kejahatan padanya. Majas mursal. Fantalaqa, ini fantalaqa taiban, lalu bergeraklah lelaki tadi hal keadaan dia bertaubat kepada Allah. Hal keadaan dia bertaubat kepada Allah. Fantalaqa taiban hatta idza nasafa tariqa, sehingga dia berada di tengah jalan. Atahu ata ar-rajula, atta ini al-mautu, datanglah kepadanya oleh kematian, maknanya dia mati, meninggal di tengah jalan tersebut. Fakhtasamat fihi, lalu bergaduhlah fihi padanya, ini fi hadzal rajuli malaikatur rahmati wa malaikatul azabi. Bergaduh lelaki ni, pada lelaki ni oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat nak bawa masuk dalam syurga, malaikat azab nak bawa ke neraka. Jadi bergaduh. Innahu, faqalat malaikatur rahmati, lalu berkata malaikat rahmat berkata, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia datang ni dalam keadaan bertaubat, maknanya dia sudah menyesal. Dia duduk di kampung dia tadi, dia buat persiapan, dia bergerak keluar daripada kampung dia tu dengan keadaan dia dah nak rasa menyesal dah. Dia dah menyesal dah, rasa nak bertaubat kepada Allah. Muqbilan, dia menghadap dengan hati dia kepada Allah Ta'ala. Amalan tak buat lagi ni, tapi dia baru rasa menyesal, rasa nak bertaubat kepada Allah. Amalan tak buat lagi. Sebab tu lah malaikat azab nak ambil masuk ke neraka. Wa qalat malaikatul azabi, malaikat azab berkata pula, innahu lam ya'mal khaira qattu, sesungguhnya dia tak lakukan kebaikan pun lagi. Dia tak datang lagi, dia tak buat lagi kebaikan, tidak beramal kebaikan lagi. Bahkan sebelum ni dia membuat pembunuhan, 100 orang dia bunuh. Jadi secara zahir dia buat jahat dan dia tak buat amal lagi. Lalu fa'atahum malakun fi surati adamiyyin, lalu datanglah kepada mereka malakun, ada seorang malaikat, fi surati adamiyyin, dalam surah, dalam rupa bentuk Adam lah, rupa bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum, yani faja'ala malaikatul rahmati wa malaikatul azabi ni, maka malaikat rahmat dan malaikat azab ni menjadikan malaikat ini bainahum ay hakaman, menjadi hakim dalam kalangan mereka lah, yang menghakimi bagaimana nak selesai masalah ni. Faqala, yani faqala al-malak allazi ya'ti bi surati adamiyyin, ataupun al-malak al-hakam ni, malaikat yang dijadikan hakim ini, lalu dia kata apa? Dia kata qisu ma bainal ardaini. Qisu makna kamu kiralah, kamu di antara barang yang antara dua bumi ini, di antara dua bumi ini. Ini al-ardul lati kharaja minha wal ardul lati zahaba ilaiha. Fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Maka
kepada mana-mana satu ila ayatil ardaini kana ar-rajulu adna, terlebih dekat, wahwa ini fahadzar rajulu lahu. Maka lelaki ini berhak lidzalikal adna, kepada yang terlebih hampir itu. Faqasu, lalu mereka pun kira, mereka ukur. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Bila mereka kira, fawajaduhu, lalu dia mendapati hadzal rajula adna ilal ardil lati arada, dia terlebih dekat dengan bumi yang dia nak. Faqabadathu malaikatur rahmati, muttafaqun alaih. Maka mengambillah akan dia hadzal rajul oleh malaikat rahmat, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihi, dalam satu riwayat sahih, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi, maka Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala telah sebut dah, wa fi riwayatin fi sahihi, dia kata fakana ilal quryati salihati, wa fi riwayatin fi sahihi, wa fi riwayatin fi sahihi, dalam satu riwayat yang sahih, fakana ilal qaryati salihati, ini fakana hadzal rajul ilal qaryati salihati, kepada bumi yang baik, aqraba, terlebih dekat, bisibrin, satu hasta. Faju'ila min ahliha, lalu dia dijadikan daripada ahlinya, ahlil ardi salihati. Wa fi riwayatin fi sahihi, dan dalam riwayat yang sahih juga, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi, lalu Allah Ta'ala memberi wahyu kepada ila hadhihi, yani ila ardil fasadi, antaba'adi. Allah Ta'ala kata jauhkanlah kamu ni gerak biar jauh. Antaba'adi, jauhkanlah, yani taba'adi min zalikal insan, jauhkan diri kamu daripada insan ini. Wa ila hadhihi, yani wa ila hadhihi, yani ila ardil khairi, ardis salah ini, antaqarrabi. Allah Ta'ala kata dekatkanlah ila hadzal insan. Wa qala, yani wa qala al-hakam, berkata malaikat yang menjadi pengadil tadi, malaikat yang jadi pengadil tadi tu, dia kata apa? Dia kata qisu ma bainahuma, kiralah di antara kedua-duanya, bainal ardaini itu, fawajaduhu, lalu malaikat azab dan rahmat itu mendapati hadzal rajul ila hadhihi, yani ila ardis salahi, aqraba, terlebih dekat, di shibrin, dalam sahasta, faghufira lahu, sikit ya, dekat tu, faghufira lahu, maka diampunkan baginya, bagi lelaki ini. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fana'a bi sadrihi nahwaha, yani fanahaba. Dalam satu riwayat ni maknanya bila dia mati ni, dia dekat dengan bumi yang jahat, tetapi dia bangkit dengan dada dia, bergerak dengan dada dia, nahwa ardis salahi. Ini nak ceritanya dalil sihhati taubatihi wa sidqi raghbatihi, ada dalil mengenai kebenaran taubat dia dan keikhlasan hati dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisu rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Kitabil Anbiya, dalam kitab Anbiya, babu ma dzukira an Bani Israil, wa Muslimun fi kitab taubati, babu qabuli taubatil qatili, bab penerimaan taubat mereka yang membunuh. Lughatul hadis, rahib huwal mutakhalli, maksud rahib itu adalah al-mutakhalli an asghalid dunya, yakni yang bebas daripada kesibukan dunia. Maknanya duk keluar kat cara orang,
dia berzikir, dia buat ibadah sore-sore. Wattariku limalaziha, dan meninggalkan kemanisan dunia, limalazid dunia, wazahidu fiha, dan yang zahid padanya fid dunia, wal mu'tazilu li ahliha, dan yang i'tizal, yang lari daripada ahli dunia, al muta'ammidu lil masyaqi, yang sengaja, yang berusaha dengan amalan-amalan yang berat-berat. Man yahulu, yang istifhamun inkari, yani man yahulu bainahu wa baina taubati, istifham inkari, maknanya pertanyaan tetapi sebenarnya nak mengatakan tidak ada di sana mereka yang mampu menghalang lelaki ini dengan taubat. Mana tidak ada penghalang. Siapa-siapa yang buat dosa besar sekalipun, kalau dia nak bertaubat kepada Allah, selagi mana matahari tak terbit sebelah barat dan nyawa tak sampai di kerongkong, malam yughar, maka taubat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ayu syai'in yakunu ha'ilan wa fasilan. Apakah ada perkara yang menjadi penghalang dan pemisah di antara dia dengan taubat? Bainahu ay bainat ta'ibi minaz zambi wat taubati, di antara yang bertaubat daripada dosa dan di antara taubat. Tidak ada yang menghalang mereka daripada taubat kepada Allah. Ardi kada wa kada rawat Tabarani an-nasmaha Busra. Imam At-Tabarani mengatakan nama kampung yang baik, kampung yang ardi salah ni adalah Busra. Wasmal qaryatil lati kana fiha kufrah, dan nama kampung yang dia banyak buat salah maksiat ni kufrah. Nasafat tariqa ay balagha nisfaha, yakni sampai pertengahan jalan. Al-arbaini allati kharaja minha, yang dia keluar daripadanya, wallati dhahaba ilaiha, dan bumi yang dia pergi kepadanya. Adna aqraba na'a nahaba bijubtin, yakni dia bangkit dengan rasa bersungguh-sungguh, wa masyaqqatin, dan rasa susah, raghma fi qalima asabahu, walaupun berat apa yang telah dilakukannya, ataupun berat apa yang dialaminya, minal mauti, daripada kematian. Tapi dia berusaha juga untuk nak pergi ke tempat yang baik tadi walaupun nak mati. Dan ini dalil ala sihhati taubatihi, dia benar-benar nak bertaubat kepada Allah. Maknanya mereka yang buat kesalahan banyak mana sekalipun, setara mana sekalipun, maka kalau dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, walaupun amalan tak sempat buat lagi, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Allah Ta'ala akan terima taubat dia, walaupun dekat-dekat nak mati dah, asalkan nyawa tak sampai di kerongkong lagi. Dan lelaki ni, dia dah bertaubat sebelum daripada mati lagi. Dia dah bergerak daripada kampung dia tu, nak bergerak tu dia dah bertaubat kepada Allah. Dia dah kembali kepada Allah Ta'ala, cuma dia mati di pertengahan jalan. Apa adalah hadisu? Hadis ini telah memberi pengajaran daripada hadis ini, husna uslubin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tawjihi wal mau'izati bi darbil amsilatil waqi'iyyati, yakni uslub yang baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi taujih, memberi tunjuk ajar dan peringatan dengan membuat contoh-contoh yang realiti lah, yang waqi'iyah. Wa kadzalika jawazut tahaddusi 'anil umami sabiqati mimma lam ya'til islamu bima yukhalifuhu. Harus kita buat cerita, menceritakan mengenai kisah umat-umat terdahulu daripada barang yang tidak adalah Islam itu menyalahi dengan perkara tersebut. An-nufusul lati fiha isti'dadun lil khairi, jiwa yang ada padanya isti'dadun lil khairi wal haqqi, yang ada padanya persediaan, keinginan nak buat baik, keinginan kepada kebenaran, tarji'u ila istiqamah, dia akan kembali kepada istiqamah. Wa in harafat biha al ahwa'u hina, walaupun berlaku penyelewengan dalam istiqamah ini terhadap nafsu dia ni menyeleweng lah sikit dalam istiqamah dia ni, dalam amalan dia ni, hina, yang ni muddatan minal awqat, beberapa waktu, antariqil huda, yang ni inharafa, daripada jalan yang benar.
Tetapi kalau kita sentiasa nak kembali kepada kebaikan, nak buat baik, maka insya Allah hati dan jiwa ini akan tetap kembali kepada kebenaran. Asalkan hati kita ni sentiasa nak kepada kebaikan dan kebenaran. Mungkin tersalah, tersilap, terlalai, terleka itu benda yang biasa sebagai manusia biasa. Kemudian fadlal ilmi ma'a qillatil ibadati, kelebihan ilmu serta sedikit ibadat. Ala kasratil ibadati ma'al jahli, sedikit ilmu bersama sedikit ibadat lebih baik daripada banyak ibadat serta jahil. Ibadat banyak tapi jahil. Lebih baik sedikit ilmu serta sedikit ibadat. Tapi kalau banyak ilmu, banyak ibadat, itu lagi baik lah. Kena jadi macam itulah. Tapi sini maknanya nak buat perbandingannya antara dua ni. Orang yang ada ilmu tapi ibadatnya bukan tak buat, tapi sikit. Ni tahajud 100 rakaat tapi ilmu tak ada. Ni tahajud 10 rakaat ada. Ilmu ada. Lebih baik lelaki yang ada ilmu. Sebab boleh jadi 100 rakaat tadi semua batas semaya dia. Sebab dia tidak ada ilmu. Boleh jadi. Tapi yang 10 rakaat ni sah walaupun sikit sebab dia ada ilmu. Li'anna al-'abida al-jahila, kerana hamba yang jahil itu, li'anna al-'abida al-jahila rubbama asa'a, boleh jadi dia ni buat kesalahan, kesilapan. Kerana hamba abid, li'anna al-'abida ni ada ahli al-'abid, ahli ibadah yang jahil, yang tidak ada ilmu tadi, boleh jadi dia buat kesalahan, dia buat kesilapan min haitsu arada an yuhsina san'ah, daripada sekira-kira dia naklah buat benda tu comel. Fahalaka, tapi salah. Fahalaka, lalu dia pun rosak. Wa ahlaka, bukan setakat dia rosak, dia pula buat orang jadi rosak. Wal alima yahtadi binuril ilmi, dan orang yang alim ini yahtadi, maknanya memberi petunjuk, berjalan binuril ilmi, dengan al-ilmi allazi kan-nuri fi ida'atihi at-tariqa, yakni dengan cahaya ilmu. Idafah musyabbah kepada musyabbah bih kepada musyabbah. Yakni memberi petunjuk dengan cahaya ilmu, yakni ilmu yang disamakan dengan cahaya lah, pada suluhannya ke arah kebenaran. Fa yuwaffiqu lil haqqi, lalu dia ni memberi petunjuk, menjadi sebab kepada manusia lain mendapat taufik kepada kebenaran. Wa yuwaffiqu lil haqqi, dan dia ajar kepada kebenaran, dia tunjuk manusia kepada benda yang betul. Fa yantafi'u wa yanfa'u, lalu dia ni menjadi manfaat kepada orang lain. Wa yanfa'u, dan dia ni memberi manfaat kepada orang lain. Babu taubati maftuhun, pintu taubat itu sentiasa terbuka, sentiasa dibuka. Watta ibu maqbulun mahma azuma minhu zambu, dan orang yang bertaubat itu diterima oleh Allah Ta'ala mahma azuma minhu zambu, walaupun besar daripadanya dosa sekalipun. Wa kasratil khataya, dan banyak kesalahan kesilapan, tapi tetap diterima oleh Allah. Ala da'i ilal khairi wa man yantasibu li mu'alajatin nufusi, yani yajibu, yambari ala da'i, sepatut dan wajib di atas mereka yang menyeru kepada kebenaran, dan mereka yang bekerja untuk nak membersihkan jiwa orang lain, mana tukar bagi nasihat, tukar yang nak ajar orang lain ni, harus mengajar orang ni, an yakuna dha hikmatin balighatin, mestilah mereka ini, yakni ad-da'i wa man yantasibu li mu'alajatin nufus ni dha hikmatin, mesti punya hikmah, kebijaksanaan balighatin, yang sampailah, yang balighah, bihaisu yaftinu lima yuslihun nufusa, dengan sekira-kira dia ni bijak, dia ni cerdik dengan barang yang boleh membaikkan manusia lain. Wayas laku biha, yani wayas laku bin nufusi sabila, dan dia membawa manusia lain tadi sabilal amali, kepada jalan pengharapan. Wa fatha babil rajai, dan membuka pintu harapan, bukannya bagi orang putus asa, tapi tugas sebagai dai ini dia bukan memporak-perandakan orang lain,
Tetapi yang sewajibnya adalah bagi buka jalan, bagi ruang supaya manusia dapat kembali kepada Allah. Sebab itulah kita mengajar orang ni, kita kena bagi tarikh, bukan hukum orang, tetapi kita kena bagi galakan supaya manusia kembali kepada Allah. Bukan kita bagi hukum, hukum orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Ya, dosa tadi, kesalahan tadi, hukum tadi disebut supaya dia takut. Bukan setakat takut berhenti setakat tu, tapi dia boleh kembali kepada Allah. Tugas kita bukan hukum dan tinggal, tetapi hukum itu diberi secara zahir dan kita pegang tangan dia, bawa kepada jalan petunjuk. Itulah tugas ad-da'i dan tugas mereka yang menasihati orang lain. Nama pun nasihat, dan bukannya apa dia cerita pasal hukum orang ni dosa, ini salah, ini silap. Ia sebagai peringatan dan supaya dia tahu itu dosa dan dia takut. Bila takut, dia kembali kepada Allah. Jangan berhenti setakat bagi hukum saja. Kemudian qabula taubatil qatili amdan wa alaihi ijma'ul ulama'i, maknanya penerimaan taubat orang yang membunuh amdan, ini muta'ammidan, walaupun dia bunuh secara sengaja, tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, maka taubat dia diterima. Dari segi hukum hududnya, hukum qisasnya, itu hukum dijalankan oleh pemerintah. Ya, dia bunuhlah sebab dia bunuh dengan sengaja, tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Cuma kalau pemerintah qisas dia tidak bertaubat, dia lah kena bunuh kepada pemerintah, qisas, dibunuh, dibalas bunuh, dia tak bertaubat, neraka pun akhirat nanti. Tapi hukum itu serah kepada pemerintah. Yang penting taubat kepada Allah, maknanya bertaubat kepada Allah daripada pelbagai dosa, tu yang terima. Wa alaihi, yani wa ala qabuli taubah, ini ijma'ul ulama, ijma' para ulama. Ijma' para ulama bahawasanya taubat ini tetap diterima walaupun besar sekalipun. Dan lianna zahira min al-hadisi, kerana yang zahir daripada hadis, anna qatlahu, bahawa qatlahu lin nufusi, qatlal qatil amdan, orang yang pembunuhan, orang yang bunuh dengan sengaja ni, lin nufusi, nyawa-nyawa orang lain, kana amdan wa udwana, sebab sengaja. Dia ditanya Rohik tadi pun, Rohik tu kata tak boleh bertaubat, dia bunuh pula amdan dengan sengaja, tapi taubat dia diterima oleh Allah. Wa udwanan, kerana para musuh. Walam yamna zalika min qabuli taubatihi, ini dan tidak menegah perkara tersebut, yakni qatluhu amdan wa udwanan tu min qabuli taubatihi, daripada taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa in kana fi syar'i man qablana lakinnahu jaa fi syar'ina ma yu'ayyiduhu. Dan ini, yani hadza taqriru, kenyataan ini, wa in kana fi syar'i man qablana, walaupun adalah ia daripada syariat mereka yang sebelum kita, lakinnahu, tetapi ianya, hadza taqriru ja'ah, datang fi syar'ina, datang dalam syariat kitanya, ma yu'ayyiduhu, ini perkara yang menyokongnya, menyokong hazat takrir, menyokong kenyataan ini. Ma yu'ayyiduhu, menyokong hazat takrir, ka qawlihi ta'ala fi suratul Furqan, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Furqan. Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ba'da qawlihi ta'ala, setelah Allah Ta'ala berfirman, wala yaqtuluna an-nafsa allati janganlah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi, janganlah mereka ni bunuh nyawa, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kebenaran. Dengan kebenaran ni maknanya qisas dan sebagainya lah. Kemudian wahaza dan ini dalam PDF ni tidak ada, dalam kitab ni ada ni disebut wahaza bin nisbati li qabuli taubati, dan ini dengan nisbah penerimaan taubat. Wa amma bin nisbati li iqamatil haddi alaihi, adapun dengan nisbah nak menghukum, nak dihukum hudud ke atasnya, ala hadzal qatil, fa innahu idza rufi'a amruhu ila al-qada'i, maka bahawasanya apabila diangkat urusannya, masalah dia ni kepada
penghakiman, fala tahulu taubatuhu, maka taubat dia tidak menghalangi dunal qisas yang nak dijalankan, wa iqamatil haddi alaihi, dan hudud yang nak dijalankan. Maknanya walaupun dia dah bertaubat kepada Allah, dari segi hukum hudud, hukum qisas tetap kena dilakukan. Tapi taubat dia diterima Allah. Makna bukanlah kita kata orang yang diberi hukum qisas dan hudud itu bila dia dihukum maka neraka. Bukan. Maknanya kalau dia bertaubat kepada Allah, maka dia akan masuk syurga. Tetapi hukuman itu adalah hukum yang zahir untuk mengajar orang lain supaya tidak buat perbuatan ini. Kalau dia bertaubat, dia masuk syurga. Kalau tak bertaubat, neraka. Tapi kalau dia bertaubat, maknanya nak sebutnya kalau dia bertaubat, bukanlah taubat dia tu menyebabkan dia tak dihukum hudud dan qisas tadi. Boleh faham maknanya di antara taubat dia dan itu hukumnya. Baik. Kemudian pengajaran dia lagi mujanabatu ahlil ma'asi wa muqata'atuhum. Mujanabata. Mujanabata ni kita baca sebab dia masih lagi jadi maf'ulun bih kepada afadal hadithu mujanabata ahlil ma'asi. Mana menjauhi ahli maksiat dan wa muqata'atahum dan juga muqata'atahum, maknanya menjauhi mereka lah, madamu ala halin, selama mana mereka ahli maasi itu dalam keadaan mereka lah bersifat dengan sifat yang tak baik lagi, dok buat maksiat lagi dan dia bergaul dengan mereka sebab dia akan memberi kesan kepada orang lain ataupun mereka yang dok buat maksiat, yang nak bertaubat jadi tak jadi. Sebab apa? Sebab orang sekitar masih lagi buat maksiat tersebut. Wa musahabata ahli taqwa, dan saranan supaya bersahabat dengan ahli taqwa wal ilmi was salahi. Ahli ilmi dan ahli mereka yang buat kebaikan. Kemudian hubballahi ta'ala li taubati ibadihi wa ikhbarahul malaikata bidzalika mubahatan bihim. Yakni kecintaan Allah. Yani Allah Ta'ala ni suka kepada taubat hambanya. Dan Allah Ta'ala memberi perkhabaran kepada malaikat bizalika. Sebenarnya ni berlaku ni. Peristiwa malaikat rahmat dengan malaikat azab ni berlaku. Allah Ta'ala dia bagi tahu dah. Sebab tidak ada yang tahu dalam hati anak Adam itu malaikat Allah. Lalu Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada malaikat rahmat, dia ni nak bertaubat kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Dan boleh sahaja sebenarnya Allah Ta'ala tu minta malaikat rahmat tu ambil masuk dalam syurga. Tapi nak cerita di sini nak menzahirkan bahawasanya, nak menzahirkan tentang taubat yang ikhlas ini akan mendapat kejayaan. Itu yang kita terima. Walaupun dia tak sempat buat amal lagi. Dan Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada para malaikat wa ikbarallahi al-malaikata bizalika, yang bitaubati ibadihi mubahatan bihim, kerana Allah Ta'ala berbangga dengan taubat hambanya. Dan jadi ini kelebihan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhdahu biyadihi, dan Allah Ta'ala ambil tangan dia, tangan hamba dia, yakni at-taib, mereka yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, yani wa akhdahu biyadi ibadihi at-taibina ila najati, yakni mengambil Allah Ta'ala tangan hamba-hamba dia ni yang bertaubat bawa kepada kejayaan. Kemudian bazlal juhdi wa tahammulal masyaqqati min ajlil lihaqi bis salihin, yakni mengerahkan segala tenaga dan berusaha dengan kepayahan kerana nak bersama dengan orang-orang yang salih. Wa fa'la amalil muqarrab, wa fa'lul amalil muqarrabin, dibaca dengan rafa' pula di ayat lafaz, sebab dia jadi mubtada dan dalilu sedikit itu jadi khabar. Wa fa'lu amalil muqarrabin dalilu sidqir raghbati fit taubati ila Allah azza wa jalla. Ataupun kita ambil bazlul juhdi jadi mubtada dah. Bazlul juhdi ni jadi mubtada macam ni. Bazlul juhdi wa tahammulul masyaqqati min ajli lihaqi bis salihin. Macam ni, wa fi'lu amalil muqarrabin dalilu sidqir raghbati fit taubati ila Allah azza wa jalla. Macam tu. Maknanya bazlul juhdi,
Bazlu ni kita buat jadi mubtada. Jadi mubtada, bazlul juhdi maknanya bermula mengerahkan segala tenaga, wa tahammulul masyaqqati dan menanggung segala kepayahan, min ajlil lihaqi bisalihin, menanggung segala kepayahan itu kerana nak bersama dengan orang soleh, wa fi'li amalil muqarrabin dan nak membuat amalan para muqarrabin, itu adalah dalilu sidqir raghbati, dalil keinginan yang benar ditaubati, dalil bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya yahsunu biman yasifu halan aw yanqulu kalaman an ghairihi mimma yukrahu nutqu bihi an ya'tiya bihi bilafzil ghaibi. Maknanya yahsunu comel, mana satu perkara hak comel, satu perkara yang baik, biman yasifu, bagi mereka yang nak menifatkan satu keadaan, atau yang kulu kalaman ataupun nak memindahkan kata-kata, nak cerita satu benda an ghairihi, daripada orang lain, kita cerita perihal orang lain, mimma yukrahu nutqu bihi, daripada perkara yang makruh, benda-benda yang tak comel lah, tak comel, yang dibenci, lebih-lebih lagi lah diharamkan. Contohnya kalau kita berdiri buat bihi an ya'tiya bihi, bahawa bawa lah dengan ia, dengan ma yukrah tu, bila ghaib, dengan lafaz ghaib. Contoh macam cerita ni lah, yang membunuhnya dia, tapi dia tersebut inni qataltu nafsan, dia tersebut aku telah bunuh 99 nyawa. Sebab bunuh itu satu dosa. Lalu hak comelnya dia sebut innahu, ada seorang ni dia bunuh 99 orang, adakah Allah Ta'ala terima taubat dia? Seolah-olah dia nak cerita bukan dia, tapi memang dia. Tapi maknanya comelnya memang kecil lagu tu. Maknanya kalau royak aku bunuh, seolah-olah kita sebut kita, walaupun memang kita buat jadi agak tak comel kalau sebut macam ini. Di antara ta'addub adab yang diajar oleh syarak, di antara perkara yang boleh kita ambil pengajaran juga dalam hadis ni. Wa kadzalika idza kana yukhatibu bihadzal kalami ghairahu fala yudhifu ilaihi mura'atan li husnil adabi fil khitab. Dan begitu jugalah idza kana yukhatibu bihadzal kalami ghairahu, bila mana dia yukhatibu bihadzal kalami, dia bercakap dengan kata-kata ini kepada orang lain, fala yudhifu ilaihi, janganlah dia sandarkannya kepadanya, fala yudhifu hadzal kalama ilaihi ila ghairihi mura'atan li husnil adabi fil khitab, kerana nak ra'i keindahan adab dalam percakapan, kama asyara ilaihi, sebagaimana yang dia bagi isyarat lah dalam hadis ni, innahu qatala fahallahu wa man yahulu bainahu. Maknanya orang yang membunuh tadi, dia yang bunuh, tapi dia tak kata inni qataltu, dia kata innahu qatala fahallahu. Orang alim tu pula dia tahu pembunuh itu dah yang membunuh, tapi dia tak kata sesungguhnya antara kamu dan taubat tidak ada penghalang. Dia tak kata macam tu, dia kata sesungguhnya tidak ada penghalang antara orang yang bertaubat dengan taubat. Sebenarnya dia khitab kepada pembunuh tu dah, tapi dia guna dhamir ghaib, dia cerita ke orang lain. Ini antara adab juga. Antara adab juga. Bila orang mari tanya kita, dia ni buat dosa sikit-sikit, ialah sebab dia mengaku. Dia tak guna dhamir ghaib, dia terus mengaku dia. Kita ni sebenarnya orang yang buat kesalahan ni, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa dia. Bukan kita kata mu buat dosa ni, sesungguhnya Allah Ta'ala akan ampunkan kamu lah. Kalau mu buat ni salah, maknanya tak comel kalau kita kecek macam ni. Kalau kita cakap macam ni tak comel. Maknanya sebab apa? Sebab kita kena guna dhamir ghaib. Itu lebih beradab lagi. Wafilah hadisi isyaratun ila qudratil malaikati ala tasyakkuli, dan dalam hadis ni juga isyarat kepada kemampuan malaikat ni nak berubah bentuk, wa tanwihun bi fadlil insan, dan juga pujian, ada pujian kelebihan bi fadlil insan,
watanwihin isyarat kepada atau kepada qudratil malaikati. Ini wafil hadisi isyaratun ila tanwihin bi fadlil insan. Dalam hadis ini juga ada pujian, isyarat kepada pujian bi fadlil insan, dengan kelebihan manusia al-insan, haisu ju'ilal malaku al-hakama, sekira-kira dijadikan malaikat ini sebagai al-hakama. Malaikat rahmat dengan malaikat azab tidak berupa manusia lah. Tapi malaikat yang dihantar oleh Allah untuk menghakimi ini dia berupa manusia. Ini nak ceritanya, nak bagi pujian, bagi isyarat juga, dan bagi kenyataan juga dengan kelebihan manusia ni. Dan boleh juga kita terus ataf kepada isyarat. Apabila hadis ini tanwihun bifadlil insan. Dalam hadis ni ada pujian kepada kelebihan manusia, ada isyarat tanda-tanda kepada kepujian dengan kelebihan manusia ni. Haisuju ilal malaku, sekira-kira dijadikan malaikat itu al-hakama, hakim yang menghakimi, ala suratil adamiyyi, dengan surah gambar anak Adam tersebut. Kemudian kita sambung esok nanti insya-Allah hadis yang ke-21. 21 lah, sebab 21 ni hadis yang panjang, hadis cerita Ka'ab bin Malik, mereka yang bertaubat kerana terlepas daripada peperangan Tabuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.